Anas tinggal di sebuah kondo di KL. Dia tinggal paling atas sekali di tingkat 30. Disebabkan pekerjaannya, Anas jarang balik awal. Kadang-kadang, dia tak balik berhari-hari. Minggu ini, sudah 5 hari, dia tak balik. Tapi, malam ini, Anas terpaksa balik kerana dia sudah tak ada pakaian bersih. Anas tiba di kondonya jam 12.30 malam. Oleh kerana terlalu mengantuk, dia tertidur di dalam kereta. Apabila tersedar, jam menunjukkan pukul 2.30 pagi. Dia keluar dari kereta dan bergegas ke lift. Sepanjang perjalanan ke lift, dia merasakan sesuatu yang pelik, seolah-olah dia sedang diperhatikan. Dia pandang ke kiri dan ke kanan, tetapi tiada orang. Lagi pelik, dia tak nampak guard langsung. Dia perasan malam ini sunyi betul. Dia lantas menekan butang lift. Sambil menunggu, dia sekali lagi terasa seakan diperhatikan. Dia menoleh ke belakang, tapi tak nampak sesiapa pun. Perasaan ini buat dia tak selesa. Lift terbuka, lalu Anas pun masuk. Dia menekan butang untuk ke tingkat 30. Namun, sebelum pintu lift tertutup, seorang perempuan tiba-tiba sahaja masuk ke dalam lift. Dari mana perempuan itu datang, Anas pun tak tahu. Agak seram, tapi Anas tak nak fikir yang bukan-bukan. Anas curi-curi perhatikan perempuan itu. Lawa juga, kata Anas dalam hati. Rambutnya sampai leher, bibirnya agak tebal. Matanya sepet sedikit. Dia berbaju kurung dan tidak berselipar. Anas merasa pelik. Perempuan itu berkaki ayam. Ini yang buat tak sedap hati ni. Tiba-tiba sahaja, perempuan itu menoleh ke arah Anas dan tersenyum. Walaupun dia senyum biasa, tapi seluruh bulu roma Anas meremang. Dalam hati, Anas kata, sama ada perempuan ini tak siuman atau dia bukan manusia. Anas memandang semula ke arah pintu lift. Baru sampai tingkat 5. Lama lagi ni nak sampai ke tingkat 30. Sejurus itu, baru Anas perasan, perempuan itu tak tekan pun tingkat dia. Walaupun Anas jarang balik, tapi dia kenal wajah jiran-jirannya, dan wajah perempuan ini dia tak pernah nampak. Dalam otak Anas, ini sah bukan manusia. Tiba-tiba, perempuan itu menangis. Hampir terjatuh jantung Anas. Abang, boleh tolong saya? Perempuan itu bertanya kepada Anas. Jantung Anas semakin bergerak laju. Matanya terus terpaku pada pintu lift. Baru tiba tingkat 7. Abang nampak tak, anak saya? Perempuan itu bertanya sekali lagi. Siapa pula cari anak malam-malam macam ni? Anas mengalihkan pandangannya ke tepi dinding. Perempuan itu menghampiri Anas. Saya hilang anak saya. Abang boleh tolong carikan? Macam dah tak boleh elak lagi. Muka perempuan itu sangat dekat sebelah Anas sahaja. Lagi dekat perempuan itu, lagi busuk baunya. Perlahan-lahan, dengan perasaan takut, Anas memusingkan kepalanya untuk melihat wanita itu. Muka perempuan yang dia nampak tadi dah berubah. Sekarang, muka wanita itu tak serupa muka orang. Wajah perempuan itu seperti dihentak dengan batu berkali-kali. Anas lantas menjerit kuat dan terus terduduk. Dengan terketar-ketar, dia mula baca Al-Fatihah. Surah itu sahaja yang dia ingat. Tolong jangan ganggu saya. Tolong jangan ganggu saya. Berulang-ulang kali Anas bercakap. Dia sempat menoleh ke arah lift. Sekarang sudah tingkat 12. Tak pernah-pernah dia nak lift bergerak laju. Malam itu, dia berdoa agar lift itu cepat sampai ke tingkat 30. Perempuan itu masih berdiri di hadapan sambil terus menatap Anas. Abang, tolong cari anak saya. Rayu perempuan itu sambil menangis semula. Anas cepat-cepat bangun dan mendekatkan badannya ke tepi pintu lift. Sekarang, mereka sudah berada di tingkat 16. Perempuan itu masih menangis. Tetapi, tiba-tiba dia menyanyi pula. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what
You are up above the world so high, like a... Lagu itu tidak dihabiskannya, tapi dia sambung menangis. Kini, sudah tiba di tingkat 21. Ada 9 tingkat lagi. Plan Anas, dia nak lari terus ke rumahnya. Dia cuba telefon housemate dia, seorang pun tak jawab. Tiba-tiba, perempuan itu berhenti menangis, dan kali ini, dia memandang tajam ke arah Anas, macam tak puas hati. Abang, Suara wanita itu, mula keras. abang, mana anak saya? Tengking wanita itu, seperti memaksa. Perempuan itu, semakin menghampiri Anas. Akhirnya, pintu lift pun terbuka. Anas pantas memecut keluar. Abang, mana anak saya? Jerit wanita itu. Kemudian, dia tertawa mengilai-ngilai. Anas kelam kabut buka pintu rumahnya. Dapat je buka kunci, dia pun pandang ke belakang. Perempuan itu sudah tak ada. Anas terus masuk dan kunci pintu. Dia terduduk di sofa. Kawan serumahnya yang tadi sedang tidur, terus terjaga. Anas pun menceritakan apa yang telah terjadi. Kawannya beritahu bahawa 4 hari lepas, ada kejadian yang tak diingini berlaku. Seorang budak telah bermain di balkoni rumahnya, lalu terjatuh ke bawah dari tingkat 16. Ibu dia menggila, tak percaya yang anak dia dah jatuh, walaupun ramai orang beritahu anaknya dah mati. Keesokan harinya, ibu budak itu bunuh diri dengan terjun dari tingkat 30, tingkat paling atas, iaitu tingkat di mana Anas dan rakannya tinggal. Anas percaya perempuan dalam lift tadi adalah roh perempuan itu.